Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni kita nak tengok bab 5, air dan larutan. Okay, dalam buku teks muka surat 96. Okay, yang ni bab 5 dah. Okay, kita teruskan. Okay, yang pertama kita nak tengok sifat fizik air. Okay, 5.1 sifat fizik air. Okay, sifat fizik ni maksudnya sifat yang kita boleh nampak. Okay, yang pertama, okay, air merupakan keperluan asas bagi semua hidupan di bumi. Okay, tanpa air semua hidupan tidak dapat hidup. Okay, itulah kita kata bila tak ada makanan, tak apa lagi. Kalau tak ada air, kita akan matilah. Okay, sebab badan kita lebih kurang 70% diliputi oleh air. Okay. Okay, jadi lebih 70% permukaan bumi diliputi oleh air. Okey, bumi kita pun daratan sikit je. Daratan 30% saja, tapi air 70%. Okey, air mempunyai ciri-ciri yang unik. Okey, unik. Okey, sifat dia adalah tidak berwarna. Okey, jernih kan. Okey, tidak berbau, tiada rasa dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. So, sifat fizik air ada 4. Okey, tidak berbau, tidak berwarna, tiada rasa dan juga diwujud secara cecair pada suhu bilik. Okey. Okey, yang ni tambahan dia. Okey, sifat dia yang lain adalah takat didih dia 100 darjah Celsius, takat buku 0 darjah Celsius. Okey, tidak berwarna, ketumpatan dia 1 gram per sentimeter padu. Okey, ni. Yang ni muka surat 96 lagi. Okey, tegangan permukaan. Okey, air juga mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Tekanan permukaan ialah, okey, ni dia punya maksud dia lah. Okey, daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak dapat terapung di permukaan air. Okey, bisa tengok kan benda ni kan? Ni nama dia ayak-ayak. Okey, dia boleh melompat atas air kan? Okey, jadi dia disebabkan oleh tegangan permukaan, iaitu daya lekitan, melekit antara molekul air di permukaan. Okey, seterusnya. Okey, daya lekitan dan daya lekatan. Okey, daya tarikan antara molekul yang sama ialah daya lekitan. Okey, daya tarikan antara molekul yang berbeza ialah daya lekatan. Okey, kalau daya lekitan, dia tarik sama-sama dia. Okey, sama-sama dia. Okey, kalau daya lekatan, dia tarik pada yang berbeza dengan dia. Okey, kamu boleh tengok yang ni gambar ni. Okey. Okey, boleh tengok gambar ni. Okey, nampak? Daya lekitan antara molekul, nampak lekitan dia molekul yang berbeza. Nampak yang ni warna biru, yang ni warna putih. Dia berbeza kan? Okey, so nama dia daya lekitan. Okey, kalau daya lekatan antara molekul yang sama. Okey, antara molekul yang sama. Okey. Okay, jadi yang ni adalah tindakan kapilari. Yang ni di mana macam mana air tu dibawa daripada akar naik ke batang daun dan pucuk. Okey, daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xilem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Fenomena ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Okey, yang ni adalah molekul air ataupun kita panggil air lah. Okey, jadi daya lekatan antara molekul, okey. Jadi daya lekitan antara molekul, okey. Maksudnya antara molekul air, okey, sama. Maksudnya molekul air dengan molekul air nama dia daya lekitan. Okey, kalau daya lekatan antara molekul air dan juga dinding sel tumbuhan. Okey, yang ni adalah dinding sel tumbuhan, yang ni air. Jadi antara molekul air dan daya dan antara dinding sel, nama dia daya lekatan, melekat. Okey, bila daya lekatan melekat ni, dia untuk dua molekul yang berbeza. Okey, kalau daya lekitan,
okey, dia melekit antara satu sama lain. Okey, kena faham lah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, seterusnya yang ni muka surat 97. Okey, kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Okey, jadi air ni dia ada 3 jenis bentuk dalam keadaan pepejal, cecair dan juga gas. Okey, yang ni kamu bisa belajar waktu darjah 4 ke 5 macam tu lah sekolah rendah kan. Okey, jadi kalau daripada pepejal, contohnya ais, okey, melalui proses peleburan, okey, nampak tak dia warna merah? Warna merah adalah haba diserap. Haba daripada persekitaran diserap supaya kita dapat leburkan ais ni. Okey, jadi cecair. Okey, lepas tu daripada cecair, dia akan melalui proses penyejatan atau pendidihan menjadi wap air ataupun gas. Okey, kita tengok pula daripada gas, okey, melalui proses kondensasi, nampak tak dia punya line ni, anak panah dia warna biru. So, haba dibebaskan. Jadi, bila haba dibebaskan, dia akan melalui proses kondensasi menghasilkan cecair. Okey, daripada cecair, bebaskan haba pula menghasilkan pepejal. Okey, satu lagi, pemejal wapan. Dia boleh bebaskan haba dan juga boleh serap haba. Tengok kepada perubahan jirim. Okey, kalau daripada pepejal pi kepada gas, okey, dia menyerap haba. Okey, maksudnya nampak daripada sejuk nak pi panas, dia kena serap haba. Okey, daripada panas nak pi jadi sejuk, okey, dia membebaskan haba. Okey, yang ni muka surat 97 dalam buku teks. Okey, secara terang sekali lalu je lah sebab kamu biasa tengok dah kan. Okey, sekolah rendah. Okey, seterusnya komposisi air. Komposisi ni maksudnya apa yang ada dalam air tu. Okey. Okey, jadi air merupakan suatu sebatian. Okey, sebatian ni maksudnya dalam tu ada banyak benda. Okey, yang terdiri daripada oksigen dan hidrogen yang bergabung secara kimia. Bergabung secara kimia ni maksudnya kita tidak boleh ambil yang ni satu benda ni gabung dengan ni, tak boleh. Okey, dia gabung secara semula jadi. Okey, maksudnya perubahan tu kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Kita hanya boleh nampak dia punya keputusan dia. Okey, kita boleh tentukan komposisi unsur di dalam molekul air dengan menjalankan elektrolisis. Okey, sekejap kita tengok lah. Okey, so kat sini dia nak beritahu kata dalam air ni dia ada oksigen dan juga hidrogen. Nampak tak? OH. O ni adalah oksigen. Okey, yang ni adalah bentuk molekul dia, ikatan dia. Okey, H hidrogen, H hidrogen. So kat sini kita kata ada 2 hidrogen dan juga ada 1 oksigen. Macam mana kita nak putuskan ni dia punya ikatan ni? Kita guna elektrolisis. Okey, maksudnya dalam setitik air yang kamu nampak tu, okey, dia ada benda ni. Dia ada oksigen dan dia ada hidrogen. Sebab itulah bila badan kita kekurangan air, okey, kita rasa lemah kan? Sebab apa? Sebab dalam badan kita air digunakan untuk mengangkut oksigen. Nampak? Bila ada oksigen, masuk oksigen lah, tambahan oksigen. Sebab itulah bila kamu mengantuk tu maksudnya kurang oksigen. So, bila kita minum air, kita tambah oksigen dalam badan kita. So, kita akan rasa segar lah. Sebab itulah kalau mengantuk kena minum air. Jangan lena pula. Okey, yang ni elektrolisis air. Boleh tengok buku teks muka surat 98. Okey. Kat situ ada dekat aktiviti 5.2 tu. Okey, tak apa. Kita tengok sini dulu. Elektrolisis air. Okey, semasa elektrolisis dijalankan, gas oksigen dihasilkan di anode. Anode yang ni nah. Okey, anode adalah terminal positif. Okey, dekat positif ni oksigen akan dihasilkan. Nampak O2. O2 ni adalah gas oksigen. Sementara gas hidrogen dihasilkan di katod. Jadi, oksigen dihasilkan di anode. Okey. Okey, jadi dekat anode, okey, gas oksigen akan dihasilkan. Okey, dekat katod pula. Okey, katod ni negatif. Nampak tak dia? Pendek. Dia pendek ni negatif. Okey, dia akan menghasilkan gas
hidrogen. Nampak tak kandungan hidrogen ni lagi banyak. Ni hak kosong ni adalah gas dalam ni. Okey, jadi hidrogen ni nampak dia punya kawasan dia lagi luas. Okey, yang ni sikit saja. Okey, sebab tadi kita tahu oksigen ada satu, hidrogen ada dua. Maksudnya hidrogen lagi banyak daripada oksigen. Ni. Okey. Okey, jadi kalau dalam periksa, contoh dia tak bagi gambar macam ni. Dia tak tunjuk macam ni. Gambar ni sama, cuma dia tak tunjuk ni oksigen, yang ni hidrogen. Okey, daripada sini kamu boleh tahu dah. Okey, dua tempat kamu boleh tahu. Okey, kamu tengok. Kalau yang ni banyak, so dia adalah hidrogen. Kalau yang ni sikit, dia adalah oksigen. Okey, satu lagi kamu nak tahu dia oksigen ke hidrogen, kamu tengok dekat sini, terminal ni. Okey, kalau yang panjang ni, yang ni adalah anode. Anode dia akan tarik oksigen. Okey, cathode dia akan tarik hidrogen. Okey, tu dia punya macam mana kita nak tahu. Okey, satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okey, simbol kimia dia adalah H2 kecil O. Maksudnya hidrogen ada 2, oksigen ada 1. Okey. Okey, tolong buat nota sikit. Okey, tolong buat nota. Okey. Okey. Sini tak ada nah. Kamu kena tulis sendiri tau. Okey, jadi kalau kita nak buktikan, okey, lepas kita buat eksperimen, kita angkat tabung uji ni. Okey, lepas tu kita nak buktikan betul tak dekat sini adalah gas oksigen. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, tolong ambil pen dan kertas, ataupun kamu boleh tulis teruslah dekat dalam buku teks tu. Okey, kat mana-mana untuk nota kamu. Kita nak buktikan, okey, O2 ni ataupun oksigen ni, yang ni adalah gas oksigen. Okey, kita nak uji dia, kita nak bukti dia guna kayu uji berbara. Okey, untuk oksigen kita guna kayu uji berbara. Dapat? Kayu uji berbara untuk kita buktikan gas ni adalah oksigen. Okey, bila kita guna kayu uji berbara, kita letak kayu uji tu, kita angkatlah kan. Kita angkat tabung uji ni, kita angkat. Okey, kita angkat, jangan angkat bagi dia terbalik terus. Kita angkat dalam bentuk macam ni. Okey, maksudnya dia duduk still macam ni lah. Okey, duduk macam ni. Lepas tu kita ambil kayu uji berbara tu, kita letak kat sini. Okey, kayu uji berbara tu, dia akan menyala. Okey, kayu uji berbara akan menyala. Kita nak uji pula, betul tak yang ni gas hidrogen? Okey, gas hidrogen kita guna kayu uji menyala. Kayu uji menyala. Okey, bila kita ambil kayu uji menyala tu, kita letak dekat bawah ni. Kita letak kat bawah ni. Okey, kayu uji menyala tu akan terpadam. Okey, ayat dia yang lengkap adalah kayu uji menyala akan terpadam dan menghasilkan bunyi pop. P-O-P. Pop. Okey, kayu uji menyala akan terpadam dan menghasilkan bunyi pop. Okey, kalau kata gas tu adalah hidrogen. So, saya ulang. Kalau gas tu adalah oksigen, kita guna kayu uji berbara. Okey, hasil dia kayu uji berbara akan menyala. Okey, kalau gas hidrogen pula, kita guna kayu uji menyala. Okey, hasil dia kita nampak kayu uji bernyala, terpadam dan menghasilkan bunyi pop. Okey, dapat? Dapat. Anode. Anode ni gas oksigen. Okey, kita guna kayu uji menyala. Ayat apa? Okey, ulang last Okey, untuk gas oksigen kita guna kayu uji berbara.
Okey, hasil dia, kayu uji berbara akan menyala. Kayu uji berbara akan menyala. Okey, kalau hidrogen pula, kita guna kayu uji menyala. Kayu uji menyala. Okey, hasil dia kita nampak. Kayu uji menyala akan terpadam dengan menghasilkan bunyi pop. P-O-P. Pop. Okey. Dapat? Okey. Okey, seterusnya yang ni muka surat 99. Okey, kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Okey, kita tahu takat lebur air adalah 0 darjah Celsius, takat didih air 100 darjah Celsius. Okey, garam biasa. Okey, garam yang garam yang masuk tu kan. Okey, menurunkan takat lebur ais dan menaikkan takat didih air. Okey. Jadi kalau garam tu kita letak dalam ketul ais. Okey, kita dah letak dalam ketul ais. Lepas tu garam ketul ais tu akan apa? Lambat lebur. Okey, sebab tu dia kata menurunkan takat lebur ais. Mungkin dia -1 ke -2 kan. Okey, dan dia juga menaikkan takat didih air. Okey, maksudnya bila air tu dah didih, dah sampai 100 darjah Celsius, lepas tu kita tambah garam. Okey, air tu jadi lambat mendidih. Mungkin dia 110 atau tinggi lagi lah. Okey, jadi ciri fizikal air yang lain seperti rasa, bau dan warna juga boleh berubah dengan kehadiran benda asing. Sebagai contoh, air laut berasa masin kerana garam terlarut di dalam air laut. Okey. Okey, jadi dekat dalam buku teks kamu tu, okey, muka surat 99, okey, dia tunjuk air dan juga sup ayam. Okey, antara air dan sup ayam, mana yang lagi cepat mendidih? Air. Kita masak air kan, sebab apa? Sebab dalam tu tak ada apa kan, hanya ada air sahaja. Okey, tapi kalau sup ayam tu, kita tambah carrot lah, kita tambah garam lah, kita bubuh ubi lah, ubi kentang kan. Jadi semua benda-benda tu nama dia benda asing. So dia akan melambatkan ataupun menaikkan takat didih. Dia ambil masa yang lagi lah, lama lah untuk mendidih. Okey. Okey, seterusnya yang ni kita nak tengok muka surat 101. Okey, penyejatan air. Penyejatan air adalah proses yang berlaku di permukaan air yang menukarkan air menjadi wap air. Proses ini boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey, ciri ataupun sifat untuk penyejatan air ni dia berlaku pada sebarang suhu. Maksudnya kalau sejuk pun berlaku penyejatan, kalau panas pun berlaku proses penyejatan. Okey. Molekul-molekul air di permukaan mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi, bergerak dengan pantas dan dapat terlepas ke udara. Okey, jadi proses penyejatan air ni, okey, kita letak air dalam satu bekas. Okey, lepas tu kita biak dia. Okey, kita biak satu dekat tempat panas. Okey, satu lagi kita letak bawah kipas. Okey, walaupun dua suhu yang berbeza, tetapi proses penyejatan masih berlaku, sama ada cepat ataupun lambat. Okey, proses penyejatan ni maksudnya molekul-molekul air mempunyai tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu adalah tenaga untuk dia bergerak. Nampak? Dia terlepas ke udara. Okey, molekul air ni terlepas ke udara. Okey, proses ni kita tak nampak. Yang kita nampak adalah kita nampak air tu berkurang. Bila air tu berkurang, kita tahulah keadaannya proses penyejatan. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Apa yang menyebabkan penyejatan air? Okey, yang pertama, kelembapan udara. Okey, kalau kelembapan udara tinggi, maksudnya hari itu reduplah. Okey, kalau kelembapan udara rendah, maksudnya hari itu hari yang panas. Okey, yang kedua, suhu persekitaran, sama ada kita letak dekat luar rumah ataupun kita letak dalam rumah.
Okey, luas permukaan air yang terdedah, kita sidai baju buka macam ni ke, ataupun kita sidai baju kita lipat. Macam tu. Okey. Suhu persekitaran sama dah tadi. Okey. Okey, yang last ni adalah bukan suhu persekitaran. Yang ni adalah silap-silap. Sana. Yang ni adalah pergerakan udara. Okey, dia ada empat. Kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah dan juga pergerakan udara. Okey, boleh tengok dalam teks lah. Ada dekat muka surat 104. Okey, kalau kelembapan udara pula, udara kering mengandungi wap air yang sikit. Oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air, jadi kadar penyejatan air meningkat. Okey, faham macam ni je? Bila kelembapan udara tu rendah, okey, rendah, maksudnya udara tu rendah, kelembapan udara rendah maksudnya air kurang lah, jadi air kurang maksudnya hari itu hari yang panas. So, penyejatan berlaku dengan cepat. Okey, yang kedua, suhu persekitaran. Apabila suhu persekitaran meningkat, molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga, bergerak dengan pantas dan mudah terlepas ke udara. Jadi, kadar penyejatan air meningkat. Maksudnya, kalau kata suhu tu panas, okey, molekul ni lagi cepat, dia cepat bergerak. So, lagi cepatlah proses penyejatan. Okey, seterusnya, luas permukaan air yang terdedah. Okey, permukaan air yang terdedah yang lebih luas membolehkan lebih banyak molekul air terlepas ke udara dan meningkatkan kadar penyejatan air. Okey, kita sedia baju, kita buka macam ni. Okey, jadi baju kita cepat kering lah. Sebab luas permukaan dia yang terkena matahari tu luas, okey, lebar. Jadi air tu tersejat dengan cepat. Berbanding kalau kita lipat kan. Kalau kita lipat, luas permukaan dia kecil. Jadi dia lambat berlakunya proses penyejatan. Okey. Seterusnya, pergerakan udara. Okey, pergerakan udara akan membawa wap air di dalam udara ke tempat lain. Tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering dan menggalakkan penyejatan air. Okey, kalau hari itu panas dan juga ada tiupan angin, cepatlah. Okey, kita punya proses penyejatan. Okey, so itu 4 faktor. Okey, aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Nampak ni bawah? Dia keringkan rambut. Okey, pakaian disedia di ampaian mempunyai luas permukaan yang terdedah yang besar. Jadi pakaian akan kering dengan cepat. Garam laut diperoleh daripada air laut melalui penyejatan air. Nampak ni? Ni garam laut. Ni. Makanan laut yang dikeringkan dapat disimpan lebih lama kerana mikroorganisma tidak dapat hidup tanpa air. Okey, jadi ikan kering kan ataupun makanan laut yang kering tu, okey, dia boleh tahan lebih lama. Pengering rambut yang mengeluarkan udara panas dapat meningkatkan suhu lalu mempercepat proses penyejatan air. Okey, so ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Yang pertama tadi adalah kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah dan juga pergerakan udara. Okey, ada soalan tak? Okay, so buka buku aktiviti. Buku aktiviti, okey. Okey, muka surat 20. Muka surat 20 soalan B atas. Ya, muka surat 20 soalan B. B1. Muka surat 20 soalan B. Okey, gariskan jawapan yang betul. Serangga seperti ayak-ayak boleh terapung di permukaan air kerana air mempunyai okey. Air mempunyai apa? Daya okey.
Kan? Tegangan permukaan yang tinggi. Tegangan permukaan yang tinggi. Okey, nombor 2. Proses air berlaku di permukaan air. Proses penyejatan. Okey, berlaku di permukaan air. Okey, soalan objektif muka surat 18. Muka surat 18. Okey, soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah melibatkan penyerapan haba? Okey. Penyerapan haba. Haba diserap. Okey. Okey. Ya, pepejar bertukar kepada cecair. Okey, yang tu untuk haba. Nampak ni? Kalau nak jawab je buka mic. Okey. Sebab tu lah suruh tutup mic. Dengar elok-elok. Okey. Penyerapan haba. Nampak ni? Gambar ni. Cuba tengok. Okey, haba diserap. Tengok yang warna merah. Nampak? Pepejar bertukar kepada cecair. Proses peleburan. Okey, so jawapan dia? Jawapan A lah. Okey, pepejar bertukar kepada cecair. Okey, soalan B. Air boleh bergerak dari akar ke daun melalui xylem. Apakah nama fenomena ini? Cepat ni. Ada dah jawapan. Air boleh bergerak dari akar ke daun melalui xylem. Apakah nama fenomena ini? Ni Ustazah bagi jawapan dah dekat slide ni. Tengok tak? Ya, tindakan kapilari. Ya. Okey, soalan nombor 3. Antara berikut pernyataan yang manakah benar? Air merupakan satu campuran. Betul tak? Tak. Air adalah satu sebatian. Salah yang tu. Okey, air terdiri daripada oksigen dan nitrogen. Betul ke salah? Salah, dia ada oksigen dan juga hidrogen. Komposisi unsur di dalam molekul air boleh ditentukan dengan menjalankan elektrolisis. Betul ke salah? Okey. Yang keempat, garam yang dicampurkan ke dalam air tidak akan mempengaruhi takat didih air. Salah. Bila kita campur garam, dia akan meningkatkan takat didih. So, jawapan dia C. Ya. Okey, nombor 4. Antara berikut pernyataan yang manakah bukan ciri penyejatan air? Okey, bukan Proses berlaku pada permukaan air. Betul ke salah? Betul. Air bertukar kepada wap air. Penyejatan. Betul. Molekul-molekul air di permukaan air lebih bertenaga. Betul. Sebab dia ada tenaga kinetik. Okey. D. Proses yang berlaku pada takat didih. Salah. Dia berlaku pada sebarang suhu. Okey. So, jawapan dia D. Okey. Nombor 5. 2 sudu gula ditambah ke dalam secawan air teh. Antara berikut yang manakah tidak dapat menambah bukan yang ni. Yang ni dah. Ni lain dah. Ni yang larutan dan ketelarutan. Okey, ada satu lagi saya nak tunjuk. Ada latihan ni. Okey. Tengok tutup mic nyanyi apa? Okey. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey, yang ni adalah ciri-ciri fizikal air. Okey, jadi kita ambil yang ni. Okey. Jadi ketepatan dia berapa? Okey. Yang saya tolong kamu buat. Ketepatan dia berapa?
Jawab Amai. Mana Banat tak dengar suara pun. Ketepatan dia berapa? Ni ada jawapan bawah ni. Cepat yang mana? Ni, asal tunjuk ni nampak kan? Dia tak nampak Sat. Lagi Ustazah akan bagi link. Okey, Ustazah bagi 2 link ni. Okey, kamu boleh buatlah. Okey, yang pertama ni sifat fizik air, kamu boleh buat dalam tutorial lah. Okey, lepas tu yang ni komposisi air. Okey, komposisi air. Okey, jadi bila-bila free tu boleh buatlah nah. Ni sebagai latihan tambahan sahaja. Lepas tu dekat bawah tu nanti dia akan, lepas kamu jawab semua, okey, dia akan dekat bawah tu dia akan nampak macam kamu nampak button finish kan? Okey, kamu tekan finish. Okey, lepas tu kamu check answer. Okey, dia akan bagi inilah jawapan mana betul, mana jawapan yang salah. Okey, kalau ada masalah boleh PM Ustazah lah, tanya lah. Okey, yang ni adalah 2 latihan untuk hari ni. Okey, latihan ni sekadar untuk pemahaman kamulah. Okey, jadi saya nak ni balik, summarize balik. Okey, yang pertama sifat fizik air. Okey, dia tak ada warna, tak berbau, tiada rasa. Okey, dia wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Lepas tu takat beku dia, takat didih, tidak berwarna, ketumpatan dia. Okey, lepas tu dia ada daya lekitan, daya lekatan, tegangan permukaan. Okey, lepas tu proses dia, kalau dia berpejar, dia melalui proses apa? Dia cecair, peleburan. Okey, ini kita tengok nah. Ada semua dalam buku teks. Okey, lepas tu kita tengok komposisi air. Kandungan dalam air tu ada apa? Ada oksigen dan hidrogen. Okey, komposisi air boleh ditentukan melalui elektrolisis air. Okey, dekat anode ada gas oksigen, dekat katod ada gas hidrogen. Kalau gas oksigen guna kayu uji berbara. Kayu uji berbara akan menyala. Okey, kalau hidrogen kita guna kayu uji menyala. Hasil dia kita akan kayu uji menyala akan terpadam dan menghasilkan bunyi pop. Okay, lepas tu kita nak tengok kalau kita tambah benda asing. Okey, apa jadi kalau kita tambah garam? Okey, takat lebur ais akan menurun, tapi takat didih air akan meningkat. Okey, lepas tu proses penyejatan berlaku di permukaan air sahaja. Okey, pada sebarang suhu. Okey, lepas tu faktor dia ada 4, kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah dan juga pergerakan udara. Okey, habis untuk hari ni. Ada soalan? Tak ada. Bagus. Okey, sekejap lagi lepas kelas, okey, lepas kelas saya akan bagi link ni, okey, untuk dalam grup Telegram. Okey, Telegram kelas. Okey, yang ni untuk latihan tambahan. Kalau ada masalah boleh tanya. Okey, boleh PM Ustazah tanyalah. Okey. Okey. Okay, so